Salam dari di Jembal News Channel. Timbalan Menteri Kesihatan Nur Azmi Ghazali hari ini memberitahu Dewan Rakyat bahawa tiada sesiapa yang mengatasi undang-undang dalam soal pematuhan SOP COVID-19, terutamanya apabila melibatkan nyawa manusia. Beliau, malah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ritiauddin Al-Mutafibillah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut menjalani kuarantin 14 hari. Begitu juga Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga mengkuarantinkan kendiri di rumah sebelum ini, katanya lagi. Berkenaan SOP yang dilanggar ini, there is no one above the law. Sebab undang-undang yang dibuat ini bukan untuk mendera sesiapa, tetapi undang-undang ini dibuat untuk menyelamatkan negara, menyelamatkan nyawa manusia, khususnya di negara kita. Jadi, kalau kita lihat semasa COVID-19 ini, malah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah melalui fasa HSO, Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah, iaitu kuarantin di rumah, dan siapa sahaja yang melanggar sekarang ini kita kenakan kompaun RM1000, katanya di Dewan Rakyat hari ini sewaktu sesi waktu pertanyaan menteri. Timbalan Menteri Kesihatan menjawab soalan tambahan daripada Nik Nazmi Nik Ahmad PKR Setiawangsa yang bertanya mengenai orang kenamaan VIP seperti menteri yang tidak mematuhi SOP bagi membendung penularan COVID-19. Nik Nazmi juga menyoal sekiranya golongan atasan dan orang kenamaan perlu dikenakan kompaun yang lebih besar. Meskipun tidak menyatakan nama menteri berkenaan, tetapi ia dipercayai merujuk kepada Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Khairuddin Amn Razali telah dikompaun sebanyak RM1000 kerana tidak melakukan kuarantin kendiri selepas pulang dari luar negara. Kerajaan sebelum ini mewajibkan semua individu dari luar negara menjalani kuarantin kendiri selama 14 hari yang merupakan sebahagian daripada prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Nur Azmi berkata berdasarkan kesalahan yang dilakukan di bawah Akta 342 Seksyen 25 kompaun yang dikenakan adalah RM1000. Tetapi, kalau ada kes, contohnya kes-kes yang lebih serius yang telah dijalankan oleh pihak polis seumpamanya, maka ini terpulang kepada agensi yang seterusnya. Contohnya, pihak polis dan juga peguam. Kalau kes melalui Seksyen 24 dihadapkan ke mahkamah, mereka akan buat keputusan yang selayaknya untuk sesuatu kesalahan yang dilakukan, tidak kira sesiapa pun, katanya. Semalam, polis memaklumkan kertas siasatan telah dibuka selepas menerima 27 laporan terhadap menteri itu. Sementara itu, Penasihat Kesihatan Umum kepada Perdana Menteri Dr. Jamilah Mahmud berkata tindakan penguatkuasaan ke atas mereka yang ingkar arahan kuarantin wajib di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, perlu diambil oleh agensi penguatkuasa seperti polis dan bukannya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Untuk rekod, Sultan Abdullah dan Permaisuri Tunku Hajah Azizah menjalani kuarantin selama 14 hari selepas Istana Negara mengesahkan 7 petugasnya positif COVID-19. Pada 22 Mei lalu, Perdana Menteri menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari susulan kehadirannya dalam mesyuarat Pasca Kabinet di PMO di Putrajaya. Turut dihadiri seorang pegawai yang positif COVID-19. Beliau melalui proses kuarantin mengikuti prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. PMO pada ketika itu berkata meskipun ujian saringan mengesahkan Najib pula. Muhyiddin negatif, namun menurut Perintah Pengawasan dan Pemerhatian bagi kontak COVID-19 Seksyen 15-1 Akta 342, beliau perlu menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Sekian berita dari di Jembal News Channel. Assalamualaikum.